Okay, Alhamdulillah, filem dokumentari City on Tour ni sebenarnya berkisahkan tentang perjalanan saya apabila menerima tawaran daripada pihak Shiraz Project untuk mengadakan konsert selepas saya bersalin. Genap saya 9 bulan macam tu, anak saya terima tawaran ni dan dia adalah satu konsert yang sangat besar. Jadi saya merasakan dia adalah satu tugas yang sangat besar yang perlu saya tanggung, saya dipertanggungjawabkan, dan Alhamdulillah momen setiap hari, setiap masa dan juga macam-macam cabaran yang saya hadapi sepanjang 3 konsert besar ni dirakamkan, dan bagaimana kami mengatasinya, dan bagaimana sebenarnya ia bukan sekadar menceritakan tentang diri saya, tapi tentang satu pasukan dan bagaimana kami menghadapi cabaran ini dan akhirnya kami berjaya. Semuanya adalah kerana kerjasama yang baik, kerana cinta kami kepada muzik dan ingin memberi semula kepada peminat-peminat saya. Dan ini sebenarnya yang anak seni sebenarnya lalui, ya, mungkin dulu artis veteran yang pernah lalui kesukaran ini. Jadi ini adalah pengalaman saya dan saya kongsikan bersama dengan masyarakat untuk menontonnya lah. Okey, jadi 42 konsert kan, bukan satu kerja yang mudah kan. Jadi untuk selepas 3 konsert besar ni, apa perancangan? Ada lagi tak akan tibanya konsert untuk 2022? Pasti ada yang tunggu. Sebenarnya memang ada perancangan pada tahun ini, tapi memandangkan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dah 2 tahun, saya pun tak nak terburu-buru. Keselamatan dan juga kesihatan tu lebih penting daripada apa yang saya nak buat, dan oleh kerana tu saya tak adalah terlalu berfikir untuk membuat persembahan kerana kita belum lagi dalam keadaan yang selesa. So perancangannya adalah kalau kerajaan bagi kelulusan dah semua okey untuk tahun hadapan, saya ada plan lah untuk mengadakan konsert, insya-Allah. Tapi bila masanya, saya pun bergantung kepada situasi semasa kan. Perancangan ada, tapi kalau tiba-tiba keadaan lebih teruk, nauzubillah, kita tak nak ya, saya kena apa orang kata, postpone lagi. Tapi tak mengapalah, itu tak penting. Yang penting adalah keselamatan peminat-peminat saya. Datuk, antara 3 buah negara tu boleh Datuk sharekan sikit mana negara yang kita dah tahu banyak cabaran dekat mana? Okey, kenangan yang manis yang setiap negara mesti ada, tapi yang paling kita tak boleh lupa. Jakarta sememangnya konflik yang ada kat sini adalah dari segi cabaran-cabaran itulah yang terjadi adalah first konsert di Jakarta, tapi kami berjaya untuk mengatasi dia, dan konsert tu berjaya dengan penontonnya ramai. Dan saya buat persembahan masa tu, saya tak tahu, saya memang jenis kalau ada lagi masalah, lagi kuat saya akan pastikan persembahan saya akan berjaya kan. Dan selebihnya di KL sold out. Yang best, moment best kan, Singapura jangan cakap lah. Peminat dia memang crazy, dia memang fanatik. Saya tak risau tentang Singapura kan, malah dia memang pun penuh, sold out, dan jom macam mana dia buat kita jadi macam nak share lagi, lagi nak share kan. Dan Malaysia, Alhamdulillah, saya pun tak sangka, saya ingat boleh sold out, tapi Malaysia pun luar biasa kerana sold out dia, kita tambah lagi seat premium pun ada lagi. Sampai Shiraz pernah dia cakap kat saya, jom kita buat 2 hari, tapi saya rasa kalau buat 2 hari, mungkin 1 hari akan near hari kedua adakah dia akan penuh juga. So saya nak peminat saya biarlah dia orang rasa macam tak cukup dan akan datang untuk konsert seterusnya. That's why saya decide, okay, tak apa, 1 hari pun tak apalah. Ada yang France ke apa tak dapat beli tiket, it's okay, kita ada lagi masa untuk konsert, insyaAllah pasti peminat saya akan datang lagi. Okey, dokumentari ini mengumpulkan banyak
perasaan kalau kita tengok ada sedih, tapi bagi saya lah mungkin apa komen Tok T bila ramai yang mengatakan benda ni membuatkan ramai peminat mengalirkan air mata. Betul, saya pun cakap kat Azhar. Sebab apa tahu? Sebab dia tahu, dia faham Siti Nurhaliza. Dia dah bersama dengan saya, tim Rasa ni dah lama. So that's why dia boleh menjiwai. Dia tahu macam mana saya ni, macam mana saya di luar pentas, saya behind the scene kan. So sebab itu dia buat tu dengan rasa. Nama pun rasa rasa dengan jiwa kan. Sebab bukan senang ya nak cuit perasaan orang untuk menonton, ada rasa gembira, rasa bangga, terharu. Siti dengan anak, Siti sendiri pun bila tengok pasal tu macam Siti pun nak menangis kan, walau tengok diri sendiri kan. Sebab of course lah kita yang melalui dan merasainya kan. Tapi gembira dan saya rasa memang bukan sebab saya nak orang semua tengok sebab diri saya, tapi tengok dapatkan pengajaran di situ. Sebab saya nak tunjukkan seorang ibu yang ada tanggungjawab kepada rumah tangga, tapi saya ada tanggungjawab juga kepada masyarakat, kepada peminat saya, kepada muzik saya, kepada industri saya. Itu lebih besar daripada segalanya lah. Tok T, durasi dia 1 jam 20 minit untuk dokumentari. Betul. Kemudian disambung pula dengan konsertnya. Okey, pengisian dalam konsert tu adakah semua lagu ataupun macam mana pemilihannya? Okey, macam mana nak cakap sebab ada 3 konsert yang besar. Kita pilih macam tadi pun kalau you all tengok yang mana dalam muzik konsert-konsert nyanyian tu, saya memang minta Rasa daripada dia pilih satu lokasi saja, baik you masuk 2 lokasi ataupun 3 lokasi. So peminat boleh tengok Siti pakai baju lain dan dengan busana lain dan momen lain, dia nampak lebih menarik kan. Jadi semua lagu ada? Untuk konsert ni semua ada. Semua ada lagu? Semua lagu yang tersenarai tu ada. Cuma saya belum tengok mereka ada bagi, tapi saya belum tengok yang konsert punya. Tapi saya tahulah sedikit sebanyak dia punya perjalanan tu macam mana. Jadi lepas ni akan ada dokumentari juga ke menanggakan Afwa pula? Oh ya, betul kan, Afwa tak ada masa ni. Next concert lah insya-Allah. Kalau ada sebagaimana ialah kita merancang, Tuhan menentukan. Kalau ada rezeki satu lagi konsert, Afwa insya-Allah akan ada pula dalam dokumentari tu. Datuk, lari sikit. Lari sikit. Kita tahu baru-baru ni banjir melanda negara dan di IG Datuk juga menghantar bantuan. Boleh Datuk komen sikit macam mana perasaan Datuk dan juga bila saya dapat tahu, kita semua maklum tentang banjir melanda sekitar Kuala Lumpur, Shah Alam dan sebagainya. Saya masa tu ada konsert Anugerah Drama Sangat kan? Tapi sebelum tu dah tahu dengan hujan yang tak berhenti dan sebagainya. So esoknya sebenarnya saya ada event bersama dengan syarikat saya, annual dinner, dan ada live mengenai produk terbaru saya. Tu saya kata no, kita postpone dulu. Saya pagi-pagi tu bangun dengan suami, walaupun tidur dengan anak sekarang tak cukup tidur tau. Sebab Afwa tidur dengan saya, Afia tidur sekali dengan Datuk semua kan. Saya bangun aja, terus saya cakap dekat Datuk kan, jomlah kita tengok orang yang sekarang ni tengah susah kan. Lepas tu dia kata pun jom, dia nak breakfast kat luar. Apa tu, terus masa tu juga kita pergi beli barang-barang dekat Maidin. Dan kita terus je kat lokasi. Kita kata macam boleh masuk. Kalau tak masuk ni kita redah aje. Dan tak sangka bila saya sampai kat Shah Alam, mereka tahu kalau bawa bantuan dia orang bagi masuk lah, cuma dia pesan sendiri, hati-hati sebab air tengah naik banyak tinggi, takut you all tersekat je tengah-tengah air yang tinggi tu kan. Kita tawakal, cakap dengan suami, jom kita bagi. So tanya kat masa tu juga call balai polis, tanya mana tempat-tempat penempatan yang ada. So salah satu yang kita banyaklah 3 tempat kita pergi sebenarnya. Dan saya sendiri first pengalaman dalam banjir, bencana.
Saya dah pergi dah sebelum ni, Johor, Pahang, semua saya pergi. Cuma yang di Shah Alam tu saya berada di dalam kereta dengan paras air yang tinggi. Itu perasaan saya, dan kita tak nampak tau ada longkang ke, ada lopak ke, sebab sepanjang perjalanan kita tengok ada yang kereta terbalik, mana yang buat bantuan pun kereta dia punya jeep pun terbalik. So saya selalu dalam hati tu saya berdoa je, ya Allah janganlah jadi apa-apa sebab saya nak bagi bantuan kan. Alhamdulillah sampai boleh bagi bantuan dan kita orang balik. Suami esoknya pergi dekat area Ulu Langat, dan hari ni juga penat tu sebenarnya. Baru balik daripada Ulu Langat daripada pagi, dan saya cakap dia kena teman saya lah untuk filem dokumen ni kan, sebab satu yang istimewa untuk saya. Aku pun pergi juga ke Ulu Langat, Sungai Lui. Lepas ni saya dengan tim saya, kalau saya tak turun pun saya akan hantar orang untuk pergi ke Pahang pula, sebab di Pahang juga teruk InsyaAllah saya dan juga Yayasan Jiwa kita akan bersama dengan kempen saya, kita fund akan hulurkan sebanyak mana yang penderma bagi, itu yang kita berikan. Kita tak ada lah nak simpan-simpan ke apa yang mereka bagi, itu yang kita beli untuk bantu semua mangsa lah, insyaAllah. Mangsa bencana ya. Kalau kita lihat Datuk bekerjasama dengan banyak anak-anak muda, jadi apa yang buatkan Datuk rasa yakin dan letakkan apa yang tinggi untuk bawakan bakat-bakat muda ni? Bakat muda dari segi editing, pengarahan. Okay. Sebab apa tu, saya tengok depan mata lah cara mereka bekerja tu sangat-sangat, memang saya akui mereka sangat rajin, bersungguh-sungguh, dan mereka sangat kreatif. Kalau kita tak bagi chance kepada anak-anak muda yang kreatif ni, susahlah kan platform diorang ni. Kadang-kadang diorang perlukan orang macam saya, ada artis yang ternama, yang ada nama, untuk diberi peluang mereka buat sesuatu. Dan saya sebagai satu elemen yang boleh menaikkan lagi nama mereka dengan hasil kerja mereka. So saya tak ada masalah asalkan diorang betul-betul rajin, kreatif dan bersungguh-sungguh. Saya suka sangat bekerja sama. Alright.